Quran telah wujud dalam bahasa Arab. Dulu-dulu tak ada Quran, tak ada Bible dalam bahasa Arab. Macam mana nak kata Quran tiru pada Bible? Itu tak masuk akal. Okey? Dan kalau kita tengok Bible ini penuh dengan kesalahan, kecacatan, Quran tak ada satu pun kesalahan. So macam mana nak kata Quran tiru pada Bible? Okeylah macam inilah. Bayangkan ya, kalau Quran dan Bible, kita letak Quran dan Bible duduki peperiksaan. Quran dapat 100 markah. Bible, okeylah member punya pasal kita kasih 20 markah lah. Okey. Member punya pasal. Now, tiba-tiba budak Kristian ini yang dapat 20 markah ni tak puas hati. Dia pergi komplain kat pengetuanya. Dia kata, pengetua, ini orang Islam tiru daripada saya. Halo? Tak faham tak saya cakap apa? You dapat 20 markah. Boleh tak budak sekolah, dia dapat 20 markah, you cakap, you komplain kat pengetua, dia dapat 100 markah tau. Ini budak 100 markah tiru daripada kamu. You rasa siapa mau percaya you cakap? Boleh dapat ke? I tengok macam ada setengah-setengah tengah blur. Langsung tak masuk akal. It doesn't make sense. Nobody will believe you. Kalau dia dapat 100 markah, you dapat 20 markah, you cakap dia tiru, who gonna believe you? Siapa nak percaya you? So, mungkin tak Quran tiru pada Bible? No way, man. Bayangkan ya, segala kelemahan, kecacatan ya, lain kali bila saya terangkan 1 jam tu, tak ada satu pun dalam Quran. Kalau tiru, takkanlah you tak tiru yang salah tu. Okey tak? You tiru, oh yang salah you betulkan yang betul. Ada tak macam tu? Tak mungkin. Copy ni you betul-betul tiru. You mana tahu jawapan? You tiru. Tapi ini langsung tak ada bukti boleh buktikan Quran tiru. Saya pernah berdialog, didatangi oleh seorang pastor. Pastor ni dia macam padri Kristian lah, dia Protestan punya, dia panggil pastor. Datang dengan 2 missionary, 3 orang. Datang office saya. Buat apa? Nak berdebat. Best tak? Best. So saya jemput mereka, duduk sekejap, saya nak pergi dapur sediakan air. So masa saya jalan ke dapur, itu pastor tu tak tahan lah. Dia nak cepat, tak sabar-sabar nak berdebat. So dia kata, Lim, do you know or not, your Quran is copy from the Bible, the Old Testament 75%. Hebat dia kata. Tak sabar-sabar, saya tengah buat air. Habis buat air, saya serve bagi air, minta bergerak duduk. Saya tanya dia, boleh ulang sekali lagi tak? Tadi apa yang kamu sebut tadi? So dia katalah, your Quran is copy from the Bible, the Old Testament 75%. Tahu tak saya cakap apa dengan dia? Saya cakap dengan pastor tu, saya kata, kalau kamu boleh tunjukkan saya satu ayat, faham tak satu ayat, one sentence. Kalau kamu boleh tunjukkan saya satu ayat Quran tiru daripada Bible, satu ayat aja. Tak mau 75%, dia kata berapa persen tadi? 75% banyaklah. Tak payahlah banyak-banyak. I kata, kalau kamu boleh tunjukkan saya satu ayat, okay, just one sentence, saya bersedia untuk memeluk agama Kristian sekarang. Dan saya juga nak dibaptiskan sekarang juga. Sudah 12 tahun tak datang-datang. Tuduh 75%. Saya minta satu ayat. Adakah saya melampau minta satu ayat? You tuduh 75%. I'm just request you to give me one sentence. I never ask for 75% or 10%. No, just one sentence. Satu pun tak boleh bagi. Dia nak tuduh kita tiru 75%. You berani tak nak cakap begitu? Halo? Tak berani. Selepas saya bagi jawapan, semua berani. Tahu kenapa saya berani? Pertama, Quran dalam bahasa Arab. Bible ada 2 bahasa di situ, dalam bahasa Aramaik atau bahasa Hebrew. Sama tak bahasa? Kalau tiru, you tiru bahasa ke? Ataupun Nabi tahu terjemah daripada Hebrew terjemah kepada bahasa Arab? Halo? Nampak tak? You tuduh, tiru. Tapi segala-gala kelemahan, kecacatan, kebatilan semua tak ada satu dalam Quran. Macam mana mau kata tiru? Saya tak minta banyak, itu satu ayat. So, lain kali berani kan?
Sampai sekarang 12 tahun tak datang-datang. Takkanlah dia tak nak berdakwah kat dia. Betul? Jadi saya masuk Kristian sekarang tau, saya akan murtad Islam masuk Kristian. Minta satu ayat saja. Sebab memang tak mungkin. Jangan buat begitulah kalau tak berani. Nanti you pening. Saya ni gurau aja untuk penyampaian lah. Okey. So, mungkin tak mungkinlah segala kesalahan dalam Bible, tak ada satu pun dalam Quran. Okey. Lagi? Ada orang kata syaitan. Mungkin tak syaitan pengarang Quran? Jom kita tengok beberapa ayat dalam Quran di sini. Hidayah datang. Nanti dulu. Hilang balik. Ingat sikit tak ingat sikit. Okey. Kalau kita tengok ayat-ayat di sini, ini secara ringkas lah. Saya bagi keterangan saja. Ini mungkin saya nak jelaskan sedikit. Wanita banyak keliru dalam ayat ini. Kalau baca Quran dalam surah Waqiah surah ke-56 ayat 79 sebut tentang ayat Quran tu, dia kata tak ada yang boleh sentuh, tak ada yang boleh sentuh melainkan yang suci. Pernah dengar tak? Tak ada yang boleh sentuh melainkan yang suci. Masalahnya apa? Masalahnya kebanyakan wanita dia baca ayat Quran ini, sekarang ni saya tara suci. Itu bulan datang rumah saya. So saya tara suci, maka saya tak boleh sentuh Quran. Betulkah? Untuk wanita yang kefahaman begini, saya minta boleh tak balik rumah buka tafsir Quran. Buka saya tafsir Quran. Mana-mana tafsir Quran. Tak ada satu pun setuju dengan kamu. Ayat itu bukan cerita tentang wanita. Ada bulan ke tak ada bulan ke, bukan. Ayat itu cerita tentang apa? Dia cerita tentang malaikat. Sebab kita manusia dan jin ada hadas, malaikat tak ada hadas. Dia cerita tentang malaikat. Malaikat apa? Dia cerita tentang malaikat satu. Kedua tentang Quran. Quran bukan Quran yang kita baca lah, Quran yang di syurga lah. Dia kata tiada yang boleh sentuh melainkan yang suci. Hanya malaikat boleh sentuh saja. Kita manusia dan jin tak boleh sentuh. Maksudnya apa? Maksudnya tak mungkinlah syaitan mengarang Quran. Syaitan daripada golongan jin, iblis daripada golongan jin. Jin dengan manusia ada hadas. So kalau jin pun tak boleh, iblis tak boleh sentuh Quran, macam mana mengarang Quran? So mana mungkin? Untuk jimat masa macam inilah. Na'udzubillah, bayangkan ini syaitan. Na'udzubillah. Okey. Bayangkan syaitan tulis Quran. Kalau you tulis Quran, apa you nak? Kalau you syaitan nak? Kalau saya syaitan nak, saya mau orang sembah saya. Setuju tak? Betul. Saya nak you sujud kat saya. Saya nak you puji saya. Betul. Tapi syaitan tulis apa? Dalam surah Fatir 35 ayat nombor 6 dia kata apa? Dia kata syaitan adalah musuh kamu. Kenapa itu syaitan hantam sendiri? Lepas tu dia kata jangan sembah syaitan. Ajakan syaitan tak ada yang baik melainkan menyesatkan. Dia kata jangan lupa tahu bila kamu nak mula apa-apa majlis, bacalah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa tu? Saya minta perlindungan daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Kenapa syaitan hantam sendiri? Kalau dia pengarang Quran, kenapa dia cakap dia buruk-burukkan diri sendiri? Keseluruhan Quran mengajar perkara yang baik ke jahat? Baik Rasa-rasa syaitan ajar perkara baik ke jahat? Halo? Takkan syaitan mengajar perkara yang baik kan? So ajar perkara yang jahat. So keseluruhan Quran mengajar perkara yang baik, syaitan mengajar perkara yang jahat. So mana mungkin syaitan pengarang Quran? Mana ada logik? Tak logik sama sekali. Setuju tak ni? Masa tak banyak kita. Siapa lagi? Tinggal satu saja pengarang yang sebenar, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sesiapa balik rumah, mana tahu kan dapat ilham, boleh tahu siapa pengarang Quran, telefon saya nombor ni. Dan saya bincang dengan kamu, tengok dia layak ke tak layak. Kalau tak layak, kita singkirkan. Dan memang siapa-siapa you letak sajalah, memang tak menasabah, memang tak layak kita akan singkirkan, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala pengarang Quran yang sebenar. So lama tak ada cakap. Kadang-kadang dia tunggu masa baru datang balik. Okey. So ini buktikan memang tak mungkin
syaitan pengarang Quran. So kita settle. Kalau sekarang ni gunakan cara dipanggil pengingkiran pengarang yang tidak layak, akhirnya kita akan dapat pengarang yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Ini ringkas. Now, satu lagi. Ini tambahan untuk malam ni. Biasanya saya tak cakap. Member punya pasal sebab dia ada buat rakaman. Okey. Tahu tak apa itu 111 ni? 111. Apa tu? Kalau 112 kita tahu kan? 112 surah Ikhlas kita tahu kan? 111 tu surah apa tu? Halo? Kenal tak Abu Jahal? Halo? Kenal tak Abu Jahal? Tahu kan? Ayat Quran ni turunkan cerita tentang Abu Jahal. Dan Allah telah apa? Allah telah kata apa? Abu Jahal apa? Allah Abu Jahal mati akan masuk mana? Api neraka kan? Allah sebut Abu Jahal mati akan masuk neraka, betul? Tapi masalahnya, bila ayat itu diturunkan, Abu Jahal masih hidup lagi. Quran tak ada, ayat Quran tak ada cakap dia akan masuk neraka, tapi Abu Jahal masih hidup. Hidup berapa lama? Hidup 10 tahun. La ilaha illallah. Dia hidup 10 tahun lagi. Bayangkan ya, Abu Jahal boleh hancurkan Islam, boleh buktikan Quran tak betul, boleh buktikan Allah salah, hanya dia pergi cari orang Islam. Saya mau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia masuk Islam, maka terbuktilah Allah bukan pengarang Quran. Sebab Allah kata dia akan masuk neraka. Kalau dia masuk Islam, dia masuk syurga. Betul tak? Ini sejarah lah. Tak boleh buat apa-apa lagi. Tak berlaku kan, dia tak masuk. Dan seterusnya. Ayat Quran sebut surat tu. Ayah, lupa nak tanya. Patah balik sikit boleh? Ada siapa-siapa di sini masih belajar lagi? Alamak, tengok muka semua ni. Semua sudah over the top. Siapa-siapa yang masih belajar, ada tak? Anyone you still study? Tak ada? Belakang tak ada? Alamak. Ada anak tak kat rumah belajar? Masih belajar? Ada? Semua tak ada anak ya? Tak kahwin tak? Bayangkan kalau kita masih belajar lagi, okey? Dan saya nak bagi nasihat lah bagi mereka yang masih belajar. Okey? Adik belajar lagi? Tingkatan berapa? Tingkatan 3, cantik. Okey. So, peperiksaan tak lama lagi kan? Sedang lah. Tadi habis. Tadi habis tak? Silap lah, datang awal sikit. Saya nak bagi nasihat. Nasihat saya bagi orang yang nak peperiksaan ini, saya nak minta you belajar rajin-rajin. Semasa peperiksaan jawab elok-elok. Bagus tak nasihat? Belum habis. Saya nak you selepas menjawab soalan peperiksaan, habis jawab semua, saya nak adik buat satu perkara. Saya nak adik tulis satu nota bagi cikgu yang mengajar subjek itu. Nota. Cikgu sekian-sekian nama dia. Nama saya sekian-sekian, nombor apa-apa, IC, tulis penuh bagi dia. Saya nak cabar cikgu. Saya confident saya akan dapat 100 markah. Dan saya pasti cikgu tak akan jumpa satu kelemahan, satu kesalahan daripada tulisan saya atau jawapan saya. Kalau cikgu boleh jumpa satu, walaupun sikit salah, kalau berani gagalkanlah aku. Boleh tak? Cuba, adik. You rasa-rasa you akan pass ke fail? Persoalannya, saya nak tanya, adakah ini cara manusia bercakap? Adakah ini cara manusia bercakap? Tidak kan, manusia tidak cakap begitu. Tapi yang cantik sikit, anak cerita adalah ayat Quran ini. Allah, bila terbukti Allah pengarang Quran, kita tak nak terima. Allah mencabar semua manusia di muka bumi ini sampai hari kiamat. Dan Allah kata apa? Allah kata, bila Allah cabar kita, okey, kalau kita nak buktikan Allah salah, sini. Allah ajar kita macam mana nak gagalkan dia. Allah teach you how to fail him. Boleh tak bayangkan tak? Saya ajar kamu macam mana gagalkan diri aku. Ada? Kalau terbukti Quran tu kalam Allah, kamu tak percaya, maka Allah kata macam ni. Ini semua ni, kalau kamu boleh buktikan, maka Allah bukan pengarang Quran. Maka kita bincang seterusnya. Surah Baqarah. Okey?
Surah Baqarah sebut apa? Dia sebut tentang Allah kata orang Yahudi adalah kaum yang paling tamak. Setuju tak? Hari ini betul tak Yahudi paling tamak? Siapa yang mempunyai paling banyak kekayaan? Dan mereka punya wang, mereka sesama sendiri tak ada ambil bunga, tak ada ambil interest. Tapi dengan orang bukan Yahudi, mereka ambil interest, betul? Mereka paling banyak kekayaan, betul? Walaupun mereka minoriti di dunia ini. Mereka kontrol ekonomi dunia, betul? So Allah kata mereka paling tamak. Kita semua setuju. Tapi nak buktikan Allah salah boleh tak? Boleh, ada peluang. Ada peluang. Boleh. Lepas ini, masing-masing kita pecah kepada kumpulan ya. 2 orang satu kumpulan, 2 orang satu kumpulan, masing-masing, okey? Kita pergi pujuk orang-orang Yahudi yang kaya-kaya. Tak mau banyaklah, 50% cukup. Minta yang kaya-kaya supaya minta mereka keluarkanlah kekayaan mereka, bagikanlah kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Kalau kamu boleh yakinkan sebahagian besar daripada di kalangan mereka yang kaya-kaya, bagikan kekayaan mereka kepada orang bukan Yahudi, maka terbukti Allah salah dah. Sebab Allah kata mereka tamak. Itu tak betul. Mereka paling pemurah. Betul tak? Kalau kamu boleh buatlah, pergi cubalah. Ada masa mah, jangan risau. Ada masa sampai hari kiamat kamu boleh pergi pujuk. Take your time. Rasa-rasa akan berlaku tak? Cuba. Nampak tak? Allah bagi peluang lagi kamu buktikan dia salah. Betul? Satu lagi. Nak terang setiap satu, makan masa banyak sangat. Okey, saya ringkaskan. Allah cabar kita tulis sebuah Quran. Tahu tak? Tulis sebuah buku. Sebuah buku. Tulislah sebuah buku. Cuba tulis buku, standard dia macam Quran. Syaratnya tak boleh tiru Quran. Ya? Jangan risau. Kamu semua ada masa sampai hari kiamat. Pergi usaha, pergi cuba. Take your time, pelan-pelan. Apa yang kamu boleh buat adalah panggil pakar-pakar dunia, arkitek, lawyer semua, yang pakar-pakar profesor satu dunia duduk bersama, cuba tulis sebuah buku macam Quran. Syarat tak boleh tiru Quran, itu aja. Syaratnya tak boleh tiru Al-Quran. Macam mana kamu tulis, standard dia mesti macam Quran. Cuba. Tahu kenapa saya kata tak mungkin? Sebab kitab-kitab dunia saya baca semua, kitab dunia yang ada, tak mau cakap kitab dunia yang mereka mengaku daripada Tuhan, saya tak mau cakap nama lah, kitab dunia penuh dengan kecacatan, tak ada satu pun saya boleh lihat ini daripada Tuhan. Saya cakap keseluruhan kitab tu. Kalau satu buku tak boleh, Allah bagi diskaun. Nampak Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala steady. Dia kata satu buku tak boleh 10 surah lah. 10 surah tak boleh kah? Allah kata satu surah loh. Satu surah tak boleh kah? Allah kata satu ayat loh. Tak banyak tau. Satu ayat aja. One sentence. Syaratnya tak boleh tiru Quran. Jangan risaulah. Kamu ada masa sampai hari kiamat. Malam-malam satu hari boleh fikir mah. Tak boleh kah? Allah bagi lagi satu. Cari satu percanggahan. Cari satu percanggahan. Quran, 2 perkara yang bercanggah. Cari aja. Allah kata cari satu. Kalau dapat tunjukkan satu, maka Quran bukan kalam Allah. Nampak tak? Allah ajar kamu macam mana nak gagalkan dia. Kamu semua ada masa sampai hari kiamat. Cuba. Halo? Tak mau? Okey. Sebelum kita pergi last punya, saya perlukan kamu semua jawab soalan yang terakhir. Boleh ke? Boleh ya? Soalan simple aja. Simple aja. Kenapa Allah lanatkan iblis? Jawapannya? Tak nak sujud kepada Adam. Betul? Very good. Lagi? Takabur. Very good. Lagi? Sombong. Very good. Lagi? Halo? Habis dah? Kamu semua setuju tak Allah tu Tuhan yang Maha Adil? Setuju tak Allah tu Tuhan yang Maha Adil? Setuju ke tak setuju? Setuju ya. Okey. Tadi you cakap apa? Sombong. Kita pernah sombong tak? Halo? So iblis sombong, Allah lanatkan dia. Allah Tuhan yang Maha Adil.
You pernah sombong, Allah juga lanakkan kamu, juga masuk neraka. So you go to hell too. Tadi you kata apa tadi? Takabur. Kita pernah takabur tak? Pernah. So you go to hell 3. Sujud kepada Adam. Siapa di sini pernah sujud kepada Adam? Angkat tangan. You juga tak pernah, dia juga tak pernah. Maka kita sama-sama dengan iblis tak pernah sujud kepada Adam. Maka kita semua akan masuk neraka sekali. Go to hell 4. Kan Allah Tuhan yang Maha Adil, dia tak sujud dilaknat, kita tak sujud dilaknat. Betul? Adakah itu sebabnya? Halo? Pelik betul budak Cina ni kan? Allah laknatkan iblis ni sebab Allah tahu kalau iblis ini tak akan bertaubat. Jangan risau, kamu semua ada peluang lagi untuk buktikan Allah salah. Lepas ini kita pecah kepada kumpulan, masing-masing kita pergi cari iblis. Kita minta dia pergi sujud ke Adam ke, betul? Adam AS ke, atau bertaubat kepada Allah. Kalau kamu boleh pujuk iblis buat begitu, maka terbukti Allah bukan pengarang Quran. Betul tak? Terbukti Allah bukan pengarang Quran. Sebab Allah kata apa? Mereka akan masuk neraka. Tapi kalau dia sujud kepada Adam, dia tak masuk neraka. Kalau dia bertaubat, dia tak masuk neraka, dia masuk syurga. Betul? So you rasa akan berlaku tak? Tak mungkin berlaku sebab Allah berfirman dalam Quran dalam surah Al-Shura ke-15 ayat 9. Allah kata, it is we who send out the revelation and it is for us to protect it. Allah kata, kami yang menurunkan Quran dan kami akan melindungi Al-Quran. Maka tak ada sesiapa yang boleh buktikan Al-Quran itu salah. Allah akan melindungi Al-Quran. Nobody can prove the Quran is wrong. Tak ada. Okay? So, bagi orang yang tak puas hati orang bukan Islam, cuba lah. You got time. Slowly yo. See, bila terbukti, manusia terbukti Allah pengarang Quran, mereka tak nak terima. Allah gunakan cara terbalik. Allah suruh you buktikan dia salah, buktikan dia tak layak. Kalau terbukti dia pengarang Quran, kamu nak terima, maka buktikan Allah tak layak jadi pengarang Quran. Okay. So cara macam inilah kita buktikan kepada orang bukan Islam bahawa Quran ni memang kalam Allah. Sebab saya ada 3 peringkat lagi, tak ada masa nak bincang sebab terlalu teknikal. Tapi setakat ini saya rasa harap cukuplah untuk malam ni. Ada soalan tak nak tanya? Ya. Ya, Abu Lahab, sorry. Abu Lahab. Ya, memang Abu Lahab. Betul, you are right. Lagi. Tadi saya sebut Abu Lahab kan? Abu Jahal tu lain. Abu Jahal tu yang apa nama Nabi Abu Jahal, anak Abu Jahal pernah tunang dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tahu tak dia pernah tunang dengan Aisyah sebelum Aisyah nikah kepada Nabi Muhammad SAW? Bila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memeluk agama Islam, Abu Jahal tak nak ada hubungan dengan Islam, maka dia batalkan pertunangan itu. Okey, teruskan. Soalan, ada soalan tak? 5 4 3 tentang apa? Encounter debat dengan ataupun any question from other religion, especially Christian. Tentang apa? Quran? Quran. Especially about the subject kan. Your personal experience. Setakat ini mereka tak boleh attack Quran. Sebab apa yang mereka cakap Quran semua ni, masalah yang paling besar tak faham bahasa Arab. Masalah yang kedua, okey, mereka tak faham selok-belok agama Islam. So biasanya bila mereka tuduh, segala tuduhannya berdasarkan terjemahan. Yang masalah yang paling besar bila baca Quran, baca terjemahan, sebab terjemahan banyak yang kurang tepat, yang menyebabkan orang keliru tentang Islam. Okey, menyebabkan orang keliru tentang Islam. Nak saya bagi contoh ke? Salah satu isu yang yang sebelum ni agak ketara lah, yang mereka tuduh adalah dia kata Nabi Muhammad SAW bila Nabi solat,
Nabi baca ihdinas siratal mustaqim. Nabi baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa maksudnya? Dia minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang benar. Dan soalan ini dikemukakan oleh seorang missionary kepada seorang lelaki Melayu. Dan soalannya begini, dia tanya budak Melayu tu, betul ke Nabi solat baca ihdinas siratal mustaqim? Dia kata yes. Apa maksudnya? Dia kata tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang benar. Bukankah Nabi solat subuh sudah minta, Zuhur minta, Asar minta, Maghrib minta, Isyak minta, esok lagi minta, sampai wafat pun Nabi minta? Betulkah? Tiap-tiap kali solat dia minta. Kalau dia Nabi, kalau dia Rasul, kenapa dia tak tahu jalan yang lurus? Kenapa asyik minta Allah tunjukkan? Sampai wafat pun minta Allah tunjukkan. Dia berbeza dengan Jesus Christ dalam Bible. Dalam Gospel of John chapter 14 verse 6, Jesus Christ kata, I am the way, the truth and the life. No man can come to the Father but by me. Dia tahu jalan yang lurus, dia tahu jalan, dia tahu kebenaran, dia tahu kehidupan. So Nabi Isa alaihissalam ikut Bible, dia tahu jalan yang lurus. Mengikut Islam, Nabi Muhammad SAW seolah-olah tak tahu jalan yang lurus. Betul? So dia tanya kepada budak Melayu tu, mana satu Nabi yang benar, mana satu Nabi yang palsu? Terdiam budak Melayu tu. So dia balik, kita jawab, dia balik, dia pergi tanya seorang ustaz. Dia bawa lah soalan tu bagi ustaz tu. Kadang-kadang mungkin kita kena belajar satu perkara adalah bila tak tahu, cakap tak tahu. Masalah di Malaysia hari ini, sebagai kadang-kadang memang masalah kita adalah tak tahu, hantam. Faham tak? Tak tahu, hantam. So bila dia kemukakan soalan itu kepada ustaz, ustaz tu tak pernah dengar soalan begini. So ustaz tak tahu jawab. Ustaz hantam balik. Banyak tanya, iman lemah. Bagus tak? So, budak Melayu ni rasa, oh, rupa-rupanya Islam tak ada jawapan. Betul jugalah missionary ni kata. Nampak tak? Disebabkan itu salah satu isu yang bawa dia keluar daripada agama Islam. Dan memang murtad. Saya tengok video dia kat YouTube. Okey? Budak Ipoh lagi. Perak lah, dari negeri Perak. So the point is, isu macam ni sebenarnya masalahnya apa? Masalahnya orang baca Quran terjemahan. Satu. Kedua, tak faham bahasa Arab. Terjemahan banyak memberi kekeliruan kepada masyarakat. Sebab terjemahan ni bukan tak tepat atau tak menyeluruh. Saya bagi contoh. Kalau saya tanya perkataan ikra, tahu tak maksud ikra tu apa? Bacalah. Very good. Tapi bila malaikat Jibril alaihissalam sampai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat suruh Nabi ikra, baca kan? Malaikat bawa Quran besar ke Quran yang kecil? Suruh Nabi baca. Halo? Besar ke kecil? Tak ada. Saya tanya besar ke kecil, tak ada jawapan, tak ada. So tak bawa Quran kan? Malaikat baca, suruh Nabi apa? Mengulangi. Ikra di sini, ikra ada beberapa maksud. Satu, bacalah. Literally, bacalah. Secara literal. Tapi konteks ini adalah malaikat suruh Nabi Muhammad SAW mengulangi. Repeat after me. Ikra juga bermaksud pergi menyampaikan. Sampaikan. Ikra ada 3 maksud contohnya di sini. Tapi terjemahan dalam bahasa Melayu tulis apa? Ikra di sini, bacalah. Bila kita tulis bacalah, dia jadi masalah. Tak kata dia salah, hanya kata tak kena kepada tempatnya. Surah Al-Ankabut, surah ke-9 ayat 46. So, 48 dia sebut Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi, tak tahu baca, tak tahu tulis. Oh, ayat ini suruh dia baca. Ayat ini kata tak tahu baca, tak tahu tulis. Lu punya Tuhan tak tahukah? Bukankah berlaku pencanggahan? Sini kata tak tahu baca, tak tahu tulis, sini suruh dia baca. So bila non-Muslim baca, dia kata ini yang tak masuk akal bagi saya. So bila dia tanya, orang Islam tak boleh jawab. Maka macam mana you nak Kristian tertarik kepada Islam? Selagi itu soalan tidak dijawab dengan meyakinkan, selagi mereka tak akan berminat dengan Islam. Sebab tak masuk akal. Saya pun rasa mula-mula tak masuk akal. Masalahnya apa? Masalahnya terjemahan yang kurang tepat, yang menyumbang kepada kekeliruan. Dan baru-baru ni ada YouTube beberapa orang yang murtad, dia cerita tentang kenapa dia murtad. Yang saya sedih sekali adalah dia
Dia murtad tak salah. Bagi saya, dia tak salah. Salah adalah orang yang tulis buku, yang ulama-ulama yang tulis buku yang di luar daripada kepakaran mereka. Faham tak saya cakap apa? When you write something outside of your expertise, luar daripada kepakarannya, dan dia tulis sesuatu yang salah, yang tak masuk akal, dan menyebabkan orang itu tak boleh terima Islam, sebab tak masuk akal, tak boleh comprehend, tak boleh terima. Saya tak nak bagi tahu apa isu, sebab nanti saya kena jawab masa panjang. So saya bagi jawapan ini. Bila Nabi baca ihdinas siratal mustaqim, adakah Nabi minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang benar? Kita kena baca beberapa ayat Quran dulu. Kita kena buat cross reference dulu. Baca ayat Quran, contohnya dalam surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 67, surah Yasin surah 36 ayat 3 dan 4. Dan dalam dua ayat Quran ini Allah sebut, dia kata sesungguhnya kamu, Allah rujuk kepada Nabi Muhammad SAW, adalah salah seorang Nabi dan Rasul yang sudah dalam jalan yang lurus. Allah kata apa? Allah kata Nabi Muhammad SAW salah seorang Nabi yang sudah berada dalam jalan yang lurus. Kalau Nabi sudah dalam jalan yang lurus, kenapa dia minta Allah tunjukkan jalan yang lurus? Sebab itulah kalau kita baca tafsir Quran, dia sebut di sini, bila kamu sudah dalam jalan yang lurus, tafsir Quran sebut, Nabi bukan minta Allah tunjukkan jalan yang lurus. Nabi minta Allah sentiasa bimbing kami dalam jalan yang lurus, dalam jalan yang benar. He's not asking Allah to show us the right way, the straight path. He's asking Allah to continue guide us in the right way and the right path. Itu maksudnya. So kalau kita tak baca dengan kefahaman macam perkataan Iqra tadi, maksudnya masalah jadi begitulah. Orang keliru. Seolah-olah Quran tak betul. So mereka selalu cari kesalahan sedemikian. Padahal bila kita terangkan, subtitle semua. Ada lagi banyak, saya cadangkan kalau boleh, sebab saya ulas banyak dalam buku saya. Terutamanya tajuk ini, siapa yang nak baca banyak, ada buku keaslian Quran. Mungkin boleh tengok selepas solat Isyak nanti. Dan juga segala-gala turuhan terhadap Quran, terhadap Nabi Muhammad SAW, ada juga diulas. So kita boleh baca lebih, boleh ingat lebih, insya-Allah. Okey, saya rasa cukuplah perkongsian malam ini. InsyaAllah mungkin ceramah yang seterusnya, mungkin saya akan bincang tentang yang saya sebut tadi. Saya dah